Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi dengan Sis. Okay, episod yang kedua. Hari ini Kak Pija sangat-sangat excited. Okay, sebabnya Kak Pija sedang bersama dengan seseorang yang sangat Kak Pija adore. Okay, kita sebenarnya kenal di social media sahaja. Dan ini hari adalah hari pertama Kak Pija berhadapan dengan dia. Kan, rasa macam gugup sangat. Tahu tak, macam kita tengok artis macam tu kan. So Alhamdulillah, syukur Allah izinkan dia mengatakan yes untuk bersama-sama dengan Kak Pija hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan tajuk yang Kak Pija pilih hari ini untuk podcast Sis episod kedua berkaitan dengan hijrah. Okey, bunyi dia macam berat hijrah tu, tapi kita nak dengar. Okey, kita nak dengar daripada perspektif seseorang, okey, orang lain, bukan Kak Pija. Okey, dan siapa dia? Dia dah ketawa-ketawa. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Kak Pija perkenalkan. I boleh kata adik lah. Okey, Ashikin Amran. Okey, di social media dikenali sebagai Ashikin Amran. Okey, Kak Pija nak panggil Ashikin supaya dia lebih manja. Betul ke sis? Okey, so manis, lembut. Semalam saya dah bagi hint dekat IG story. Orangnya yang lembut. Okey, so inilah dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang kata Allah izinkan di hari yang baik-baik ni. Subhanallah. Okey, so Ashikin, tadi kita dah berbual juga, berbual panjang sebenarnya. Tapi Kak Pija sebenarnya nak kenal lebih. Kan, sebelum ni Kak Pija mengenali Shikin bermula dengan you punya aktiviti deko-mendeko. Okey, you punya dapur yang cantik. Subhanallah. Yang dapur yang cantik, yang sangat organized. Dan Kak Pija yakin Shikin adalah masa orang yang sangat organized. Saya rasa daripada you susun sekecil-kecil barang sampai ke bawang, kan, kan susun. So saya rasa Ashikin seorang yang sangat organized. Dan bukan setakat tu sahaja Ashikin. Kak Pija ada save Ashikin punya doa. Ashikin ada buat posting tentang satu doa yang Ashikin compile daripada Ustaz Asma Harun, beberapa ustaz lain kan. Kak Pija screenshot satu-satu masa tu dekat Mekah. Subhanallah. Depan Kaabah. Kak Pija screenshot benda tu dan Kak Pija gunakan. Alhamdulillah sampai ke haji pun. Subhanallah. Saya save dekat favorite saya. Favorite galeri tu. Bila saya nak doa panjang, nak orang kata ni, memang Kak Pija terus buka. Alhamdulillah. Dan bila you say yes untuk berada dengan Kak Pija, Kak Pija rasa macam, ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu kan, temukan aku dengan orang yang baik-baik, insya-Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, betul. Dia rasa macam wow, overwhelmed sangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebelum tu alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah. Allahumma amin. Terima kasih Kak Pija and podcast Sis kerana menjemput saya, for inviting me. Subhanallah, masa dapat tu macam, alamak, segan cakap dengan suami, segan sangat. Kita ni bukan siapa-siapa. Saya ada perasaan macam malu. Yelah, bukan, kalau kita compare kan, bandingkan orang yang lain, sebenarnya orang lain lebih layak. Tapi pesanan daripada suami, sayang tak apa, you go. Sebab apa? Sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang bagi manfaat kepada orang lain. Subhanallah. So I say yes. Dan jumpa idola, inspirasi saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan bila cerita pasal apa tadi kat tajuk kita hari ni? Hijrah. Subhanallah. Nak mula dari mana? Okey. Yang pastilah. Okey, yang pasti setiap orang melalui. Setiap orang melalui proses itu, dan mungkin ada yang baru nak bermula. Okey. So macam Ashikin, Kak Pija mengenali Ashikin di social media. Ashikin ambil masa juga. Okey, hijrah tersebut. Kak Pija ni baru sangat nak mula Ashikin. Subhanallah. Sedang mencari kekuatan diri, sedang mencari kata circle. Kan, cari circle ni penting. Dalam apa je bentuk perubahan kita nak buat dalam hidup kita, kita kena ada circle yang betul. Betul. So cuba Ashikin cerita kepada kita semua kan, kan macam mana boleh ya, daripada tadi dia duduk cakap dengan Kak Pija. Saya dulu sebelum ni lara Kak Pija, huha
Lepas tu saya kan macam fikir, lawa yang macam mana kan, kalau dah macam ni, dia kalau macam ni sebelum ni dia lawa yang macam mana kan. Daripada hijrah ni, kalau orang kata hijrah ni perubahan kan, perubahan, kita nak tahu perubahan adalah dari segi appearance kita lah, number one lah kan. Lepas tu dari segi akhlak kita, pergaulan kita dengan bukan mahram, dengan orang lain, pergaulan dengan manusia macam mana, ibadat kita, relationship with Allah and Quran macam mana kan. Subhanallah. Orang kata turning point saya lah, waktu tu 2017. Subhanallah. Saya bersyukur Allah masih tutup aib dan kekurangan saya sebab akak tak nampak Subhanallah. Saya tahulah apa ada aib dan aib kekurangan saya yang dulu, yang which waktu tu kita zaman remaja, tak masuk 30 lagi, tak, belum lagi 30-an dan 20-an ni, even dah berkahwin kita masih rasa muda, nak explore semua benda. Momen tu adalah apabila suami menerima jemputan haji. Waktu tu kami 28 baru umur 28 tahun. Subhanallah. Dan itu adalah panggilan yang ketiga untuk suami, yang mana sebelum ni dia tak pergi sebab waktu tu zaman student, ada exam, dan kali ni kerja. So dia cakap, Lee, nama dia Hazli kan, kata Lee malu lah Bi, kalau awak jemput tapi kita tak nak malu sebab kita ada kesihatan, ada kewangan, ada masa, insyaAllah ada, Allah akan bagi. Rasa macam ruginya tak pergi. So saya ni pula jenis yang tak apalah, saya pergilah, okey je, tak apa. Sebab saya tak ada anak, so macam no worries, go. Saya tak rasa nak pergi, tak rasa. Dan saya tahu kalau saya nak pergi ni, kalau ikut tabung haji lama lagi, sebab saya daftar haji masa umur 20 tahun. So bila saya tengok giliran, lagi 80 tahun, masa tua lah nak pergi. Kita dah kerepot. Kerepot masa tua lah masa pergi. Subhanallah. Dan masa tu suami saya cakap tak apa, Lee akan buat rayuan untuk saya, which saya rasa takkan dapat sebab dia tak perlukan mahram pun untuk pergi. Seorang lelaki kan boleh pergi seorang. So saya pun macam tak heran, dan rupanya suami saya buatkan rayuan waktu tu sebab saya tak ada kat Malaysia. So dia kata tak apa, Lee buatkan, Lee hantar sendiri the paper rayuan tu dekat tabung haji di Jalan Ampang tu kan, dia buat sendiri. Saya pun macam okay fine, buatlah. Saya pun tak ada berdoa nak dapatkan, macam faham tak betapa sombongnya saya. Subhanallah, sombongnya saya dulu. Dan after 2 months, waktu tu saya dekat office tengah buat kerja, macam tengah sibuk, dapat call. Tak bagi salam pun, nak apa? Gitu, sombong. Sebab waktu tu kita fikir ni orang scam ke kan, macam tu lah, macam nak mengganggu kita tengah buat kerja. Subhanallah, that person dia cakap, Assalamualaikum puan, kami daripada tabung haji, tahniah. Dia kata tahniah, puan dapat panggilan haji. Subhanallah, dia macam rasa macam zup. Subhanallah, ya Allah, layak ke aku macam tu. Dan saya pandang office mate macam siapa kata dari tabung haji. Subhanallah, waktu tu memang orang lain susah nak pergi kan, orang yang dah berumur yang tu susahnya nak pergi, tapi aku ni senang jauh, Allah ajak kan. That moment saya berazam, saya cakap aku kena berubah dari segi pakaian, macam tak apa-apalah Kak. Subhanallah, saya fikir okay, kena betul-betul. I have 6 months untuk preparation. Saya kena buat betul-betul. Saya tinggalkan benda yang tak baik, apa-apa, jaga pergaulan. Dulu ni saya orang yang suka sport lah. Dia one of the saya suka pergi macam fitness macam tu kan, percampuran lelaki perempuan, bertegur sapa macam like macam tu. Saya tinggalkan. Saya kata waktu tu zaman slim lah kan, sedap sikit sekarang ni. So saya husband pun cakap tak apa, kita sama-sama. So kita pergi juga kursus haji and panggil ustaz-ustazah ajar balik saya baca Quran. Bayangkan macam kita nak betul-betul kan, malulah macam pergi baca Quran pun gitu-gitu kan, macam tak betul tak tidak dengan tajwid dia semua like macam tu lah. So saya ada 6 month dan saya ambil banyak inspirasi sharing daripada ibu saya sendiri, sebab ibu saya waktu tu dia pergi 2 tahun sebelum saya nak pergi. So dia masih fresh dan dia cerita saya, kata Syiri kena macam ni, saya kena macam ni, macam tu. So saya memang ada perasaan takut sebab yalah, bila muasasah ni macam jauh, hotel lah, macam-macam lah kan. Tapi saya tekadkan, ya Allah, sebab aku
aku ni muda, kau panggil aku muda, aku kuat, kuat sangat insyaAllah. Aku cuba yang sebaik boleh. Subhanallah, masa kat saya pergi suami isteri dalam tempoh 45 hari. Orang kata experience, the best experience and honeymoon bersama suami. Subhanallah, saya cakap dengan husband, tak boleh lawan dengan travel yang kita pergi selama ni. Subhanallah. Yes, ada beberapa ujian, challenge suami isteri biasa. Tapi kami dapat orang kata handle dengan yang baik. Memang berdoa dalam tempoh 6 bulan tu, macam baru nak belajar solat-solat sunat apa yang ada yang kita boleh buat kan. Subhanallah, saya tak ada ilmu apa saya nak buat, Arafah ni ada apa. Walaupun sebelum ni saya pernah pergi umrah, tapi dulu masa saya pergi umrah dulu, balik saya masih sama. Kita solat buat umrah, tapi bila kita balik Malaysia tak ada hijrah, tak ada perubahan. So subhanallah, haji orang kata wake up call untuk saya. Allah sangat sayang kepada kita, tapi kita tak sedar selama ni. Subhanallah. Then bila dah balik, dia challenge dia bila dah balik haji kan, saya ada perasaan macam boleh ke nak continue dengan ibadah-ibadah yang kita dah biasa buat selama 45 hari dekat Mekah, Madinah, perlakuan kita semua. Alhamdulillah Allah bagi jalan, dan orang kata saya istiqamah tetapkan Shikin, jangan pandang balik apa yang dah berlaku dulu. Yelah, dari segi orang kata lara kan, dan even ada kawan-kawan yang kita rasa macam alamak, dia bukan nak cakap tak ada memberi kebaikan, saya ada risau takut kita turn back balik zaman dulu. Saya terpaksa tinggalkan, tapi kita berdoa untuk dia, kata ya Allah, kau berikan satu kelapangan, ketenangan hati, dan kata hijrahkan dia bersama-sama, sebab kita nak sama-sama. Tapi saya rasa macam tak layak pula untuk aku menarik dia, sebab aku ni siapa, begitulah. So ada few friend yang saya terpaksa ketepikan. Macam tu, kita tak adalah bergaduh apa semua, tapi saya kena cari yang nak cakap circle yang baru, sebab kita bukan orang yang baik, tapi kita nak improve ourselves. So dengan siapa yang patut kita berkawan? That's true, kenapa kita kena cari orang yang kita nak cari sama-sama ke arah akhirat, ke arah syurga, redha Allah. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun Allah dah mention, dia kata nanti dekat akhirat ada satu golongan ni yang mana dia saling menyalahi, dan dia ada penyesalan. Dia kata, menyesalnya aku berkawan dengan si Polai ni, sebab tu aku masuk neraka. So kita kena cari kawan yang sahabat, family yang betul-betul dapat membantu kita, improve kita. Okey, kembali lagi. Okey, dah breakdown tadi isu hijrah tadi tu kan. So sekarang kita nak santai sikit lah Shikin. Kita santai sikit, cerita tentang macam mana nak bahagi masa dengan Shikin kan. Tadi Kak je ada simpulkan macam mana Allah atur takdir Shikin daripada seorang yang berkerjaya. Berkerjaya bukan biasa tak ada seorang kata, yelah, orang kata berkerjaya, dan sekarang ni Allah takdirkan jadi seorang suri rumah, anak seorang alhamdulillah, anak seorang lama ditunggu. Okey, berapa tahun? 5 tahun 5 tahun menunggu zuriat, dan alhamdulillah pemata, penyejuk hati kan. Lepas tu sekarang ni nampak rezeki lebih murah menjadi spokesperson, dia pergi berjalan ke sana, bawa balik Tokyo kan. Kan itu kerja kan. Tadi sebelum ni kita dah rasa macam habis dah aku, tak Allah atur. Subhanallah, dan benda tu yang sebenarnya suka. Subhanallah kan. Lepas tu foodie pula rezeki kan, review makan. Ya Allah, sebelum ni kan mungkin tak sempat makan sebab kerja. Allah bagi. Subhanallah. Kan? Jadi tapi dia dah kurang dah share pasal dekor-dekor ni tau. Ya, jadi dia Allah tarik situ sikit lah bagi untuk mengimbangi. Subhanallah. Mengimbangi, dan alhamdulillah Kak Bija rasa banyak benda-benda baik yang Ashikin tunjukkan di social media. Kan social media. So bagus. So social media ni kalau kita gunakan sebaik mungkin, insyaAllah dapat menjadi ladang tahlul. Kan? I believe that memang itulah memang Ashikin nak pun kan. Jadi Ashikin cerita sikit, mana susun ni dia menjadi rezeki makan, rezeki berjalan.
rezeki bersama anak-anak dia, susu baju anak dia lah, apa semua kan. Jadi macam mana tu Syikin? Macam Kak Bija, saya kurang sikit lah masa kan. Tapi cuba kerja, betul. sedang cuba cari juga masa. Sekarang ni I dah pergi buat macam-macam lah, pergi main-main pang lah. Sebenarnya ada je masa kan. So ada masa. So sebenarnya masa tu kita kena susun. Kan, jadi macam mana Syikin, cuba Syikin bagi ni sebabnya kejap lagi Kak Bija nak cerita, nak tanya ramai yang DM macam mana stres, nak mengawal stres sebagai inilah sedang melalui kehidupan ni. Jadi mungkin nanti kejap lagi boleh selitkan sikit lah apa-apa tips doa untuk mengawal stres dan sebagainya. Silakan. Subhanallah, saya tak ada apa-apa yang menarik sebenarnya. Menarik. Biasa sebenarnya kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita sama, lebih kurang sama. Allah bagi 24 jam, sehari cukup setiap orang kan, betul tak lebih kan. So macam mana saya ni pun kadang ialah ada masa nak me time juga kan. Saya bersyukur sebenarnya bila anak saya dah pergi play school. Subhanallah, dalam tempoh 2 tahun yang pertama, waktu tu tengah COVID, kita memang, saya mengaku sebagai seorang manusia, memang stres biasa ada kan. Saya pula macam dia macam shock sikit lah, mak ada anak dengan saya struggle nak breastfeed dia. Subhanallah, macam bila ada anak ni yang 2 tahun pertama tu, kita drop sikit dari segi ibadah. Saya mengaku saya pernah cerita benda ni dekat media sosial. Saya cakap bila ada anak dengan breastfeed, dengan anak depan mata, dengan COVID, ibadah saya dia gitu-gitu, dia macam cukupkan wajib gitu je kan. Nak extra tu tak ada dah, sebab memang saya tak cukup masa. Tapi Alhamdulillah bila anak dah pergi play school, ada masa Allah bagi, adil kan. Subhanallah, kita boleh pergi kelas, cakap boleh buat aktiviti lain. Yelah, kita ada masa nak mengemas. Saya tak sempurna sebenarnya dari segi mengemas dekor ni kan. Sebenarnya kita inspired dengan orang lain juga, yang orang pun macam suka berkongsi. Dan Alhamdulillah, saya bukan nak bangga, nak tengok orang bangganya kau. Tak apa. Tapi Alhamdulillah tak sangka menjadi inspirasi dan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Jadi saya pun dah macam less sikit on dekor, sebab begitu, tak, rumah masih yang sama dan dekor begitu juga kan. Nak tambah lagi nak tambah lagi, tak tahu nak letak mana dah. So saya cakap dengan, ada borak dengan suami, saya kata tak tahu nak share apa lagi. Dia kata saya pergi kelas, cuba share benda yang sayang, terfikir nak share. Itulah saya start berkongsi dari segi doa. Saya tak adalah kongsi banyak mana, cuma sebenarnya dia reminder juga untuk saya. Okay Syikin, kau hafal doa ni, kau bagi tahu orang, kau kena amalkan sekali. Jadi kita sama-sama amalkan. Dan betul cakap Kak, menjadi lubuk pahala, saham akhirat saya. Sebab kat dunia ni kita tak tahu lagi apa lagi yang kita boleh dapat pahala selain daripada ibadah lain. Rupanya banyak satu manfaat kepada orang lain kan. Kepada orang lain kita boleh bagi manfaat. Macam saya faham mungkin not 100% orang yang sudi mendengar, suka mendengar, tapi mungkin ada sebahagian yang Subhanallah, dia apply, kita dapat pahala tu sampai bila-bila. Betul kan. Subhanallah. Jadi saya try balik, okay, kita kena reduce. Kadang-kadang saya ni suka membeli, suka shopping. Kadang tunjuk orang macam, kau ni shopping, orang lain nak shopping kan. Benda-benda tu takut juga memberi ketidakbaikan kepada orang kan. Jadi takut influence orang yang benda tak baik. So macam kita reduce sikit, kita banyakkan benda-benda yang untuk jadi saham akhirat akhirat kita. Macam itulah. Subhanallah. Sikit lah nak ulas sikit yang membeli. Lepas tu nak buat unboxing tu kan. Subhanallah, suka. Saya tak suka shopping. Baru-baru ni lah Kak Bija ada pergi jumpa dengan cikgu saya kan, Tuan Azam Sabtu. Subhanallah. Saya tanya dekat dia, Tuan, saya tengok kat social media kan, ramai orang lebih suka untuk melihat yang konten-konten sebegitu kan. Saya sedang berperang dengan diri saya kaki membeli sama. Cuma masih belum ada keyakinan nak menunjuk nak share lah. Betul, apa dia saya beli benda tu kan. Kadang-kadang saya suka kedai-kedai RM2 itu lagi, betul kan, 2 bakul saya boleh beli tu kan. Jadi Tuan Azam cakap macam ni, dia kata puan jadilah diri puan
kan? Dan sebenarnya berat juga. Berat juga kalau kita memilih untuk yang unboxing ni kan. Betul. Sebabnya dia akan melibatkan hati kita. Betul. Adakah buat dia macam ni je? Buatlah. Boleh buat. Tak ada siapa menghalang pun. Tapi persoalan dia, mampu ke tidak kita menjaga hati kita untuk tidak rasa terdetik walaupun sedikit je, sebesar zarah. terdetik sikit pun dalam hati kita. Aku ada ni, Betul. kan? Betul. Aku ada tu, kan? Sikit lah, orang kata sikit. Kalau kita cakap yang aku ada ni tu, saya bukan sikit lah. Itulah. Macam banyak dah, kan? Kan? Jadi mampu ke tidak kita menjaga hati kita ni daripada terdetik tu? Jadi kalau tak mampu, jangan buat. Betul. Kalau tak mampu kita. Jadi saya waktu tu sebab saya kata saya macam sebelum ni Pija, saya lah cakap Pija kan duk mikir lah macam ya rasanya mungkin follower saya suka kot tengok saya gitu gini kan. Susah nak buat. Betul. Jadi kan saya rasa macam ya Allah syukurnya ya Allah kan kau protect aku. Betul. Bila akak kata akak ada perasaan malu untuk buat, actually is takwa kak. Malu untuk melakukan sesuatu, malu kita upload bila kita rasa best. Betul. Malu kita is one of your takwa. Subhanallah. Saya rasa saya terpukul dengan kata-kata tu. Saya rasa macam terima kasih ya Allah. Ya, betul kak, betul. Saya sendiri pun saya tidak berkata pada orang lain tidak. Kita tidak menuding jari pada orang lain. Terima kasih ya Allah. Betul. Katakan kau protect aku agaknya, kalau tak aku ni lebih teruk. Betul, faham. Lebih teruk riak aku ni. Betul, kita punya rasa best. Betul. Lebih teruk ya Allah. Dan kau tetaplah hatiku kata ya Allah, katakan mungkin kau nak pilih aku untuk unboxing dia lain. Betul. Sudahlah. Tinggalkanlah Bija cerita-cerita tu. Betul. Saya faham mungkin ada orang yang suka unboxing, suka share, mungkin niat dia baik. Semua niat baik. Betul. Mungkin kita sendiri kita yang tak kuat. Jadi that's why Allah tak pilih kita. Betul. Kan? Jadi saya balik tu saya kata stop pula awak berfikir yang orang yang buat kata-kata unboxing tu dia tak baik. Betul. Stop. Subhanallah. Buang. Sebenarnya Allah tak pilih pun you untuk memberi inspirasi melalui cara tu. Betul. Sudah Pija. Betul kan? Saya marah dengan saya. Sebabnya saya always berfikir macam boleh ke kita bagi inspirasi dengan cara itu? Tak kot. Kita kan manusia. Kan? Saya selalu bercakap-cakap gitu lah pasal orang. Betul. So sudahlah Pija. Berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir itu. Subhanallah, betul. Saya struggle on that. Saya mengaku saya struggle. Kadang-kadang rasa macam saya dia beli macam benda ni simple je, bukannya macam saya rasa ramai orang boleh beli, tapi nak share tapi alamak dia bolak-balik. Dia rasa macam kan. Itulah saya faham. Kalau kita nak bagi review ikhlas, takut ada orang tersalah beli benda ni tak best, ataupun benda ni best yang mana dia boleh bagi manfaat kepada orang lain, ataupun benda ni praktikal, function, tapi orang kita ada perasaan macam nanti orang ingat aku ni belakang tapi tak boleh tak share pula langsung. Tak boleh sebabnya manfaat ni dalam berbagai bentuk. Cuma tu lah mungkin itulah Tuan Azam Sabtu cakap kita mungkin benda-benda yang intention kita lain tu lah kan, sebabnya terlalu banyak benda yang kita boleh motivasi kan. Motivasi melalui produk. Betul. Perhubungan suami dan isteri kita, duk share kan kebahagiaan kita dengan suami dan isteri kita. Jadi berbalik kepada ujian qalbi kita. Betul. Dan we boleh share 1,001 benda dalam social media. Betul. Tapi sebelum kita share, sebelum kita tekan button share, soal balik dalam hati kita, untuk apa? Yes, validate. Kita guna balik perkataan validate balik konten tersebut. Betul. Supaya bismillahirrahmanirrahim, dia kata aku share ni kerana Allah. Semoga mendapat manfaat, dan mungkin produk yang aku review ni kan secara tak langsung ni memberi kebaikan dan membuka pintu-pintu rezeki buat orang tersebut. Itu sangat beautiful words from Tuan Azam Sabtu tu. Check balik, boleh ke tidak kita ni? Ya Allah, sebesar biji sawi Allah akan marah. Betul. Apatah lagi lah kita dia, ya Allah.
Subhanallah. Kita takut kita buat benda kita rasa ada manfaat, tapi disebabkan ada rasa riak, takbur tu, jadi sia-sia. Betul. Saya ada perasaan takut juga, kata ya Allah ni kalau aku share ni, saya ada perasaan macam orang kata macam pelagak baca ustazah gitu. Tapi jangan tak share sebab Allah Allah bagi kita follower yang ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu ni bukan untuk disia-siakan, dan bukan Allah pilih saja-saja kita ni untuk influence orang, tapi kita kena pilih secara lebih bijak. Konten apa, bagaimana kita nak menyusun cara untuk kita memotivasikan. Tidak salah pun. Lagi-lagi macam peniaga macam saya kan, Sis kan, nak share juga pakaian-pakaian. So selepas pada ini Pija, dia kata kan, tengok sebelum you post tu terselak tak tudung ataupun itu dan begini kan. Jadi kat situ kena fikir balik. Betul cakap Kak, validate. I love that word. Kita kena tengok balik. Betul, saya ingat Ustaz Rahman dia cakap, dia kata ada pernah tak buka media sosial dengan bismillah? Gitu. Tidak. Sentap kita. Tak pernah. Tak pernah. Jadi dia kata bila kita buka media sosial ni, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab bila even bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatan kita yang dimulakan dengan bismillah adalah satu ibadah. Masya-Allah. Satu pahala kan. So macam kita kena amalkan susah. Kadang kita buka bila kita buka, bila tengok orang dia lagi subhanallah, jahat sangat. Tapi itulah kata, macam mana kita nak tahu the strength of our qalb, kita punya qalbi kita adalah bila kita tengok orang ni, apa kita judge dia. Kita judge dia macam mana. Every minute. Kan, kita akan tengok dia macam mana, macam bestnya ataupun dia cakap kan, macam-macam. Betul, saya sendiri macam tu juga. Macam kita ada rasa macam untunglah kan, untunglah. Tapi subhanallah, saya bagi bagi tips macam mana kalau kita tengok orang ni. Sebab baru-baru ni saya ada share, kalau kita tengok orang unboxing, kita tengok bestnya tengok dia unboxing, result anak cemerlang, pergi travel pula tu seronoknya. Kita untuk avoid ada perasaan dengki, perasaan macam apa, kita cakap macam jealous, perasaan jealous, dan kita tukar kepada perasaan macam wow, macam subhanallah, kita doa untuk dia, kita doa ataupun kita boleh sebut barakallahu fikum, supaya Allah merahmati kamu, ataupun Allahumma barik, kita doa kepada dia. Ataupun ada satu doa ni sebab kita nak doa kepada orang lain ataupun sahabat-sahabat kita, tak kisah siapa-siapa, doa ni bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Maksudnya, ya Allah, kau berikan, limpahkan rezeki, harta dan keturunannya, serta berkatilah dengan apa yang kau telah berikan kepadanya. Maksudnya kita doa untuk orang tu. Macam bila tengok ya Allah seronoknya dia travel, kita doa untuk dia. Sebab apa orang kata macam, kenapa nak doa untuk dia? Sebab doa untuk kita, tak doa untuk kita, kerana kita ni macam tak payahlah doa dia dah cukup. Sebab bila kita doa untuk orang lain, para malaikat akan untuk kita. Dia akan amin dan berdoakan untuk kita. Subhanallah, malaikat yang tak buat dosa kan. Macam kita ni sinner kan, kita ni sinner, banyak buat dosa. Bila kita doa untuk orang lain, macam subhanallah, kita nak malaikat doakan untuk kita. Tak best tu? Still lah best. Doa yang sama pula tu. Jadi bila kita doa, bila kita sebut barakallahu fikum, Allahumma barik kepada kawan-kawan kita, bila kita tengok media sosial, sebenarnya kita nak avoid perasaan dengki, perasaan apa kita panggil macam iri hati, macam tu sebenarnya. Jadi saya pun tengah praktikkan sekarang. Saya ni saya tak suka follow kompetitor saya. Kadang betul, saya tak suka follow kompetitor saya. Akak sama, saya pun rasa macam ya Allah seronoknya dia, macam saya ni macam tengah nak conceive kan, macam seronoknya anak dia ramai, macam seronoknya parents dia boleh jaga anak. Saya ni macam siapa nak jaga anak, serasa macam nak keluar pergi makan dengan suami kan, nak dating, siapa boleh jaga. Saya suka compare, tapi kita back balik, kenapa nak compare? Itu rezeki dia, doakan untuk dia supaya Allah beri rahmat dan berkati rezeki yang dia dapat tu, supaya dia lebih bersyukur. Subhanallah. So kita kena tengok balik diri kita kan, kerana kita bukan orang yang baik, tapi pendosa. Every minute kita buat dosa. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, bila kita belajar, macam ni caranya untuk kita avoid perasaan cemburu. Saya rasa cemburu tengok kawan saya seronoknya kau kan. Macam cemburu tengok pergi Tokyo tu hari. Subhanallah. Akak nak pergi
Kan, jadi subhanallah, jadi kita kena apa benda yang kita buat back kepada agama kita. Subhanallah. So sekarang ni marilah kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar Media sosial untuk mendoakan mendoakan yang baik-baik untuk orang lain. Untuk orang lain. Semoga doa tersebut berbalik kepada kita. Dan satu tips mudah lah, awak tak suka dengan dia, tak usah follow lah. Betul, kadang-kadang saya ada rasa macam tak usah follow. macam so kita boleh unfollow ataupun kadang kita skip je. Kadang saya rasa macam takut unfollow, nanti kita nak jumpa, kita tak best lah pula jumpa kan, sebab masing-masing. Tapi so kita boleh mute. Sekarang ni alhamdulillah Instagram ke media sosial kita ada mute, so kita boleh mute. Kadang kita nak tengok macam kita nak tengok benda-benda baik, tiba orang ni pula share yang tak baik, membuatkan kita stres. Kadang kehidupan orang ni yang share, dia akan memberi satu impact kepada kehidupan kita. Bila pagi-pagi orang dah share dia stres, kita pun rasa macam lepas stres juga. So benda-benda macam tu kita boleh ketepikan, hide, mute, sebab kita nak ada benda-benda yang baik, positif yang dalam kehidupan kita, kan. Tapi nak tahu juga gosip. Sudah. Gosip baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim tadi kan. Kita cuba lepas ni buka Instagram, buka Threads, buka TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tapi susah. Benda yang nampak senang, tapi macam dulu saya suka komen bila orang kata orang share pasal rumah-rumah baru, dapur, macam wow, bestnya sis, untungnya sis. Tapi sekarang kita tukar percakapan kita, barakallahu sis, macam saya boleh kita barakallahu sis, barakallahu fikum, kan, kata subhanallah, bestnya sis lah Syikin ni. Tiba-tiba dia komen kat macam gitu kan, barakallah. Aku dah macam terus apa kita kena jawab kalau kita ingat bila orang kata, bila orang komen barakallahu fikum, kita jawab amin ya rabbal alamin, subhanallah, amin. Kita kena amin kan, doa dia hijab ayo kan, amin, kita doa. Tapi kita boleh cakap juga, kata kita boleh doakan untuk dia, macam-macam sebenarnya, sebab kita nak jadikan setiap percakapan kita ni adalah satu doa. Okay, kenapa saya kena cakap ni, kenapa pasal doa ni? Sebenarnya memang all out sis, all out, boom. Sebab doa, sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah dah cakap, kata aku sangat dekat dengan engkau, aku sangat dekat dengan hamba, aku mendengar dan memakbulkan setiap doa hambanya. Betul. Tetapi dengan syarat kita tunaikan hak-hak Allah sebelum hak kita. Allah ni dia dengar apa kita cakap, kata ya Allah Tuhanku, aku bersedih hari ni. Kita boleh talk to Allah dalam kereta. Kadang dalam kereta kita, instead of dengar lagu, kita boleh dengar, kata ya Allah sedihnya Allah, kata aku ni gaduh dengan suami kau, gitu, buat kantai pula kan. Kata ya Allah aku terasa dengan suami aku, kata ya Allah kau beri satu kelapangan dalam hati aku. Kita boleh talk macam tu sambil drive kan. Kadang orang pendek kan, boleh kita, subhanallah, setiap harian kita kena talk to Allah, sebab Allah dengar, Allah makbulkan. Cuma bila Allah makbulkan, dia akan bagi pada masa dan waktu yang terbaik. Yes. Sabar. Kita selalu bermonolog gitu sampai kan ada satu mas tepat ni kan, Kak Bija macam nak luah. Subhanallah. Lepas tu dia macam tak sedar diri kan, dia bercakap dengan pokok. Dia cakap dengan pokok dalam rumah tu je. Cakap kan, makin lama makin kuat tau suara saya. Luah. Saya sedih sebenarnya, saya sedang bersedih hati, tapi saya tak tahu macam mana saya nak luahkan. Dan saya sedang menyusun ayat, sekiranya Allah izinkan saya bercakap dengan orang tersebut, saya nak cakap yang ini, saya kata kat dia. Jadi kan anak-anak saya, dia dah melihat dah episod ibu dia bercakap macam orang tak betul tu kan, dia banyak kali tengok. Tiba-tiba saya dengar macam tadi macam dia orang bising-bising, tiba-tiba dia orang senyap. Rupanya semua tengah duduk kat belakang saya, dengan husband saya pun tengah duduk tengok kan. So saya dengar husband saya cakap gini, biar ibu, biar ibu. So anak saya datang kat saya, Wardah datang kat saya, ibu sedih ke? Kan. Lepas tu ibu marah kan, ibu tengah marah ni, tapi ibu tu tak tahu nak luar macam mana. So saya yakin Allah tak izinkan pun saya cakap benda tu. Betul. Sebabnya benda tu kita dah luah. Kita dah luah. Selama pada dia dah. Akhirnya tak ada pun tak cakap pun. Betul. Marah-marah kan. Macam saya pun ada stokis agent. Saya ada berniaga dengan ada banyak relationship. Yes kan. Jadi macam ada kadang-kadang tu mengganggu emosi. Saya nak marah tim saya nak marah staff saya.
Tapi sebenarnya saya pilih untuk macam saya bercakap dulu, saya luahkan, bukan sebenarnya nak saya nak susun ayat kan, nak susun ayat apa, tapi sebenarnya dalam masa yang sama saya bercakap dengan Allah. Saya bercakap kan, dan tak ada cakap pun. Kalau besok pagi aku nak pergi bantai ni staff ni kan, pompang tak ada pun, ajak pergi minum Starbucks lagi kan, lepas mereka daripada amarah puan dia. Dan Tapi Allah saya protect akak. Alhamdulillah, baikkan Allah kan. So alhamdulillah, itu yang selalu kat berjabut lah. So bercakaplah dengan Allah selalu. Subhanallah, betul. Tak payah nak tunggu time solat. Betul. Cakap je sekarang pun bercakap. That's why itu kita dituntut untuk bercakap benda yang baik-baik. Betul. Sebab bila kita bercakap benda yang baik itu jadi part of doa. Yes, part of doa. Subhanallah. Beautiful story Kak. Subhanallah. Perlu kita berhenti sekejap atau kita teruskan saja? Kita berhenti sekejap lah. Okay, kita bagi Asyikin minum air Sat. Okay kan? Okay, so stay tuned. Okay, lepas ni kita nak kongsi sikit lah, adalah 2-3 soalan sikit je lagi. Alright, so insyaAllah stay tuned. Yes sis, join us. Okay, kembali lagi kita dengan Yes sis Pijaminas. Hari ni kan kita banyak ilmu yang kita dapat. Okay, doa-doa kita dapat, cara nak save untuk diri sendiri sebenarnya hari ni. Alhamdulillah, syukur Allah izinkan, Allah ilhamkan yang baik-baik. So, okay, dalam masa yang sama Syikin, kita kan lebih-lebih lagi orang perempuan kan, wanita baik bekerjaya di rumah. So di rumah also bekerjaya. Okay, kita banyak stres. Kita stres. Jadi seorang peniaga juga stres. Ada stokis, ada ejen pun ada stres. Betul. Kan meniaga seorang-seorang pun stres. Menjadi social media influencer also stres. Dan mungkin kita lupa. Kita lupa nak bergantung. Kita lupa nak serahkan. Allahumma ya barik, ya Allah, kau aturkan, kau uruskan kan. Kita lupa kebergantungan itu. Jadi kita layan stres kita tu, kita rasa kita down, kita rasa macam kita nak stop buat benda tu, dan kita meletakkan diri kita ni sentiasa berfikir buruk tentang diri sendiri, berfikir buruk tentang orang lain. Betul. Okay, jadi Asyikin ni sebenarnya seorang happy go lucky. Dari tadi dia ketawa kan? Happy go lucky. Tapi tak dinafikan Asyikin pun mesti ada masa-masa stres kan. Jadi mungkin Syikin boleh kongsikan dengan kita semua. Mungkin ada doa, mungkin ada tips, yang Syikin boleh kongsi. Banyak soalan dia. Tengok dia senyum dan ketawa. Kita juga melayan emosi sekarang ni Syikin. Subhanallah. Biasa, we are human, yang mana semua orang ada Allah letak perasaan sedih kan. Semua kalau tak ada stres, tak ada sedih tu bukanlah manusia. Kan robot lah kan. Rasulullah pun melalui. Jangan risau pasal Rasulullah SAW ni menangis. Saya ingat kan Ustaz dia cakap, menangis bukan tanda kita lemah kan. Kita nangis untuk kita lebih kuat dan mengadu kepada Allah. Biasa stres, kalau nak cakap pasal stres ni, biasalah saya dengan anak, dengan keluarga, dengan suami. Dan saya mengaku bila dah ke arah media sosial ni kan, dia stres adalah relationship kita dengan followers kita, dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Biasalah, kadang tak dinafikan, saya mestilah ada menerima DM yang biasalah Kak, DM yang menyakitkan hati gitu. Ketawa lagi kan, biasa, that is normal. Pernah juga saya rasa seminggu 2 juga saya detox daripada media sosial ni, last year lah. Sebab ada juga ni cerita kita je lah ni, macam cerita kita je, tak ada semua orang tahu. Yang mana saya harap kita kena teruskan dakwah kita macam tu, tak kisah regardless. Sebab saya ingat yang Ustazah pernah cakap, kata dakwah dengan keluarga adalah paling susah, dan kita nak bagi dakwah dengan kawan-kawan kita juga, tapi secara halus lah, macam itulah. Sebab saya bukan Ustazah, tapi saya nak macam kawan-kawan kita sama-sama kan, kita akan pergi syurga sama-sama. Okay, kita back balik kepada yang DM lah kan. Bila there is one kejap,
situation yang mana saya kongsi luahan daripada seorang ustazah. Saya screenshot dia punya kata-kata tentang too much hiburan entertainment di Malaysia, gitu kan orang tu orang kata aku. Sorry lah, tapi kita cerita secara jujur je lah, which kita kena pegang balik kepada agama kita. So saya berkongsi di media sosial, saya cakap saya agree apa ustazah cakap. Ni ustazah kan yang mana banyak ilmu. So saya kata saya agree betul, too much entertainment, too much concert. Saya dah cakap too much concert. Dan saya kata saya faham banyak sangat sahabat-sahabat saya yang battle untuk attend that concert. So saya tak tahu macam mana saya nak avoid daripada mereka ke sana. Jadi saya share, sebab kita tak ada ilmu, kita tak ada benda nak berkata, jadi kita share screenshot biar orang lain tengok daripada orang yang lebih arif. Ustazah Asmarul, dia baik sangat kata-kata. Dia kata para ibu, para ayah, kata jauhkan daripada anak-anak kita pergi ke konsert-konsert sekian-sekian lah, macam tu kan. Dan subhanallah, saya letak dekat story dan saya cakap, saya kata even saya ni ada anak yang suka kepada hiburan macam ni pun, adakah saya nak bawa anak saya ke situ juga? Saya bagi tanda soal gitu, macam tu je. Tapi semua kata-kata daripada ustazah. So macam sebab apa yang ustazah cakap ni menusuk ke kop saya, menusuk ke hati kita, rasa macam ya Allah, betul lah ustazah cakap, macam sedihnya. Sebab dulu pun saya mahu ada pergi konsert. Betul, saya mengaku that is apa tu kan, dululah dengan suami kan. Tapi memanglah saya dengan suami kita duduk, kita tengok, tapi kita berada di dalam satu kelompok manusia yang Allah boleh bagi musibah, kan. Maksudnya Allah laknat tempat tu. Walaupun kita duduk, kita tengok begitu kan, tapi sebenarnya dekat kawasan yang sama ada yang berdiri, ada yang berjoget, ada yang melompat-lompat. Pergaulan lelaki perempuan masih bercampur. So bila saya tengok balik flashback, ya Allah, takut saya pernah cerita kat suami kan, Dayus ni bukan nak cakap Dayus, maksudnya teruknya kita dulu. Subhanallah, macam sebab kita tak ada ilmu, kita tak ada ilmu dulu, kita assume macam yalah pergi dengan suami tak ada masalah, ada mahram kan, nothing. Tapi sebenarnya benda tu salah sebab saya tak belajar, saya tak ada ilmu dulu. Subhanallah. Dan benda tu saya share di media sosial dan saya menerima banyak hash DM yang orang kata ni tak ada masalah lah, macam sampai dia kata kalau pergi situ bukannya berzina pun, sampai macam tu. Sampai orang kata bukannya ada orang ada I've been there, sampai macam tu kan orang cakap pengalaman mereka kan. Sampai ada orang kata tak ada masalah kalau anak nak pergi sebab mak bapak pergi sekali. Baik, mereka tak tahu tempat-tempat tersebut adalah tempat yang dilaknat oleh Allah. Walaupun boleh kita nak pergi konsert, tak ada masalah, tapi konsert yang separate lelaki perempuan, yang penyanyi tak ada menyanyikan tentang kan berjoget-joget. Kalau kita tengok konsert perempuan pun tak ada lelaki di situ. Maksud kita boleh attend tapi ikut cara Islam. Sebab last kali kan saya jadi keadaan yang sangat marah dan geram. Saya balas orang tu, kata kalau Rasulullah ada sekarang ni, Rasulullah nak pergi tak kat tempat macam tu? Kan kita back balik. Dan saya dia cakap, do you have any Quran atau hadis yang mengatakan kita boleh pergi tempat macam tu? Saya dalam keadaan yang marah, macam tak tahan sangat. Sampai saya kata dengan husband, nak cakap apa ni, nak cakap apa? Sebab banyaknya orang tak ada ilmu. Even ada kawan-kawan juga yang kata tak ada masalah lah Syiki pergi. Macam jenis orang akan cakap saya ni petak ustaz. Dan that word still remain dalam hati saya. Ya Allah, aku ni bukan orang yang baik. Aku nak, please guide me ya Allah, please guide me ya Allah. Sebab rasa macam saya dah macam dah kosong, you know, that when orang akan cakap lah, abaikanlah that DM harsh word, but benda ni pasal agama, kita nak educate kawan-kawan kita that this is wrong. Dan perasan tak, lepas COVID banyak sangat entertainment konsert dekat media sosial kan, yang iklan orang battle semua macam-macam. Dan saya try to guide my friend yang saya fikir, ya Allah, bawa mereka dan bersama saya ke jannah bersama-sama. But tak boleh. Saya cakap, I'm so sad dengan keadaan sekarang. Saya tak tahu sendiri macam mana nak influence sahabat-sahabat yang saya rasa baik, best friend saya, untuk sama-sama ke arah kita kan, ke arah jalan Allah, sama-sama berhijrah, laluan yang sama. But I know that don't underestimate the power of doa. Kita doakan untuk mereka, and that's it. And I detox for media social for 2 weeks untuk saya bangun semula. And macam husband kata, tak jom kita staycation sekejap dekat KL cakap kan. Tapi sebenarnya ia betul-betul
senang cakap, saya sakit sangat hati, sakit sangat terima macam tu. Dan waktu tu pun saya perasan macam followers pun drop kan, orang-orang unfollow kita. Tapi saya ingat, ya Allah Tuhanku, sebab aku telah berdoa kepada Engkau, keep seka-seka kita ni orang yang baik, yang membawa aku ke jalan-Mu ya Allah. Dan saya ingat dalam surah Al-Fajr, saya cerita kakak tadi kan, kata dalam surah Al-Fajr, ya Allah Tuhanku, aku ada pesan, pengaruh kekayaan followers media sosial semuanya adalah a test daripada Allah. Sehingga Allah bagi ujian kepada saya, mampu tak untuk saya handle benda ni. Qalbi, ujian qalbi, mampu tidak kita handle follower kita yang ratus-ratus ribu. Subhanallah. This is all test daripada Allah, supaya untuk kita bangun, dan benda ni adalah nothing, dan supaya kita tak terikut dengan kaum-kaum yang terdahulu yang Allah dah bagi musibah, bencana dulu kan. Jadi sebenarnya it's a test for us sebenarnya. Rupanya bila orang bagi orang DM, ada followers, ada pengaruh, macam bila kita cakap pasal macam ni, orang terus cakap, Syikini ni tak ustazah, caca baik lah ni, caca baik tau. Banyak kali Syikini ulang yang Syikini pun tak ustaz. Sebab kita dok share benda-benda macam tu kan. I believe inilah orang kata ayat-ayat yang selalu Syikini terima. Subhanallah. Allahumma ya barik sayang. Subhanallah. Allahumma ya barik. Subhanallah. Tapi Alhamdulillah, sebab saya ada support kan daripada suami, kata, Bi, jangan risau, you teruskan apa yang you rasa baik, jangan terpesong, dan doa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, hilangkanlah rasa perasaan wujud, perasaan takbur. Lagi satu perasaan, I learn new word, suma'ah. Suma'ah kan, yang mana kita rasa diri kita baik, suka dengan pujian daripada orang. Ya Allah Tuhanku, kau delete all the, orang kata, soul disease ni daripada diri aku ya Allah. Sebab sesungguhnya aku kadang aku pun boleh terpesong dengan perkara-perkara macam ni kan. Subhanallah Kak, benda ni tahun lepas, dan Alhamdulillah that concert dibatalkan sebab penyanyi tu ada sakit ke macam tu. Subhanallah. InsyaAllah. Saya macam subhanallah, saya macam sujud syukur. Saya kata, ya Allah Tuhanku, kau protect sahabat-sahabat aku daripada ke arah yang salah. Ya Allah, kau protect, so kau makbulkan satu doa aku. Subhanallah Kak. I don't think saya ni bukan orang yang baik Kak. Baik, saya sayang kawan-kawan saya. Saya sayang sangat sahabat-sahabat saya Kak. Saya nak sama-sama kita semua berhijrah, istiqamah, sama-sama saling sayang, menyayangi, semuanya because of Allah. Sebab kata kan, salah satu mereka yang dapat naungan Allah di pada mahsyar adalah mereka berkawan, bertemu, berpisah kerana Allah. I'm sorry Kak, I'm sorry. I try to avoid benda-benda macam ni, tak nak bercerita. Kalaulah Rasulullah ada depan kita sekarang, Subhanallah. apa yang kita nak cakap dengan Rasulullah? Itulah, tapi baru saya faham macam subhanallah, saya ni tak ada followers apa pun, cuma macam benda macam ni pun orang ada cakap hajj, apatah lagi mereka selebriti ataupun ustaz-ustazah yang menerima kritikan macam ni. Subhanallah, mereka sangat kuat. Sebab saya sendiri pun take times untuk kuat, untuk bangun kuat balik. Subhanallah. But Alhamdulillah, benda ni satu pengalaman yang orang kata bermakna untuk saya cekal bangun. Sebab saya tahu, kata, benda ni Allah uji saya, Allah uji mereka, dan Allah uji saya juga. Subhanallah. That's why Kak Alhamdulillah suka nak quote, teruskan menjadi baik, teruskan menjadi baik, always be kind. Okay, always be kind. Walaupun tak siapa pun yang bersetuju dengan apa yang kita buat, semua orang nak dengarkan kita, teruskan menjadi baik. InsyaAllah hidup tenang, Allah akan uruskan, Allah akan aturkan. Subhanallah. Allahumma ya barik. Kadang-kadang ada orang tanya, Kak Picha, macam mana menguruskan emosi? Kan soalan tu, macam mana menguruskan emosi di office boss, kan, di boss, juga leader kepada team stokis agent, kat rumah isteri, ibu, bagaimana menguruskan emosi? Ya, kita pun ada perasaan, kita ada pelbagai rasa kan. Akhirnya saya fikir gini sahaja, berdamailah bijak, bertenang, teruskan je lah berbuat baik. Betul, walaupun tak ada siapa nak hargai kita. InsyaAllah Allah akan beri sesuatu yang kita nak pada waktu yang tepat. Allah tak beri pun sebab Allah
tahu itu yang bukan yang terbaik. Kalau Allah tak bagi sekarang, sesungguhnya the reward dekat syurga, dekat akhirat, subhanallah. Dan penting doa, kekal tenang. Orang tenang pasti tenang, pasti menang. Tenang dan pasti menang. Betul akak cakap. Dan doa kan, subhanallah, kita selalu underestimate kan the power of doa. Subhanallah, doa je, walaupun macam tak tahu nak cakap apa yang kita rasa, talk to Allah. Subhanallah, doakan untuk sahabat-sahabat kita, untuk keluarga kita. Saya faham kadang keluarga saya pun bukan latar belakang daripada agama, tapi kita doakan untuk mereka, sebab saya faham susah sangat nak kita berdakwah kepada keluarga. Sebab itu paling susah. Kalau kita tengok balik history Rasulullah SAW, ya Allah, macam mana challenge dia dengan keluarga sendiri untuk berdakwah. Sama je sekarang kan, dengan orang sekeliling, dengan kawan. Subhanallah akak. I know. Subhanallah. Alhamdulillah, rasa macam satu kelapangan hati bila kita dah luar kepada akak. Subhanallah, seronok sangat dapat berkongsi, sebab benda ni saya pendam. Masya-Allah. Dan even yang tahu suami dan beberapa kawan lain je, sebab benda ni kita rasa very privacy, but saya cerita supaya dapat jadi satu pengajaran kepada orang lain, supaya kita lebih kuat dan proceed, teruskan apa yang Allah dah bagi tahu, maksudnya guide apa yang Allah suruh kita buat. Betul. Dan doa banyak-banyak. Kita jangan rasa sangkal ataupun kita jangan, orang kata, prasangka buruk tentang doa, tentang Allah. No, sebenarnya kita kat dunia ni as a test je, tak ada apa. Sebab orang kata kat dunia ni ibarat penjara untuk orang yang beriman, dan untuk orang yang tak beriman adalah heaven kat sini. So sekarang kita nak capai apa, objektif syurga, macam subhanallah. Dan sikitlah saya Kak Picha nak tambah sikit, tambah dalam kita bersahabat, subhanallah, kita berhubungan, dia ada adab. Betul. Dia ada adab. Dia adab, sama ada adab kita menyayangi, adab kita menghargai, dan adab kita kata apa? Adab kita berkongsi. Betul. Yalah, kawan-kawan alam maya ni. Betul. Kan seharusnya kita sama-sama menghormati. Betul. Dan saling jaga, insya-Allah. Insya-Allah kita doalah banyak-banyak pada Allah, semoga Allah hadirkan sahabat-sahabat yang baik yang dapat memberi manfaat kepada diri kita, yang banyak sangat kesilapan yang kita dah buat kan. Dan Kak Picha doa sangat, katakan ya Allah, katakan mana-mana yang sebelum ni aku ada cakap lisan yang tak baik, perbuatan yang tak baik pada kawan, agent, stokis, ya Allah, katakan kau bukakanlah jalan ya Allah untuk aku perbetulkan. Katakan janganlah biarkan setiap apa yang aku katakan tu menyinggung perasaan orang, ya Allah. Yang risau saya. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, jangan hubungan dengan manusia. Subhanallah. Subhanallah. Beautiful story Kak, subhanallah. Ya Allah, Kak, banyak sangat remind saya bila keluar dia macam ni, macam kita pergi kelas agama, bila keluar aku nak jadi yang baik, nak hijrah betul. Sama goes bila sini macam semangat. InsyaAllah kita boleh insyaAllah kita boleh. Dunia ni dah tak lama dah. Subhanallah, takut Kak Bila. Bersediakah ya Allah? Bersediakah kita? Subhanallah, ya Allah, takut. Subhanallah. Saya dekat sana, kita duduk tengok ramai orang baik kan. Betul ke? Kan masa saya memang cerita lah tentang pengalaman haji saya. Baru-baru sangat kan. Ya Allah, banyaknya orang baik. Kita ni, aku ni kan, kadang rasa macam layak kan. Betul tak? Layak ke aku? Subhanallah, layak ke? Ya Allah, akak patut cerita tentang haji akak dekat media sosial. Sebab kadang cerita orang ni berbeza-beza, ujian dia berbeza-beza. Subhanallah, sebab saya percaya benda ni dia akan bagi satu inspirasi untuk orang-orang muda. Macam muda ke kita? Muda. Amirah kata saya muda. Untuk semangat untuk menunaikan rukun Islam yang subhanallah. Dia sekarang ni Kak Picha banyak berkongsi dengan kawan-kawan dekat-dekat. InsyaAllah lah one fine day lah, insyaAllah dengan izin Allah Kak Picha pasti Kak Picha akan share juga. Sebab macam tadi Kak Picha cakap dengan Syiki, alhamdulillah, puji syukur pada Allah, sepanjang Kak Picha berjuang. Betul. Kan berjuang secara solo pada waktu tu, Allah tak duga Kak Picha dengan benda-benda yang kita rasa ya Allah,
memberi lebih daripada itu. lebih daripada Kak Bija jangka, lebih daripada apa yang Kak Bija minta. Subhanallah. Membuatkan Kak Bija berpulang untuk berfikir. Subhanallah. Reflex balik dari itu sebenarnya that is ujian juga. Aku dah bagi kau sebanyak-banyak nikmat, bagaimana engkau selepas ini? Itu ujian saya terima. Balik itu dalam flight kan, test. ya Allah, dah macam lalu dekat Mekah Madinah, Allah bagi pula transit pergi Dubai pula kan masa tu. Pergi Dubai pula, dengar cerita yang abang yang bawa kami tu, cerita tentang kemewahannya Dubai. Daripada puak yang dah diceritakan dalam Al-Quran, puak Badawi tu adalah puak yang sehina-hina kan pada waktu tu. Allah bagi dia kekayaan yang sangat luar biasa. Kak Bija pergi ke Dubai masa tu, Allah luar biasa sangat kekayaan ni. Betul. Tapi sebenarnya it's a sign from Allah yang sebenarnya dunia dah taklah mudah ni. Betul. Kita dah tengok dah tak ada laut, kau jadikan laut. Itu sebenarnya kau tak ada kuasa tu. Tapi kenapa Allah izinkan? Sebenarnya Allah nak tunjukkan sesuatu. Jadi Kak Bija balik tu, ya Allah, kata Kak Bija, kata udah-udahlah, katakan udah-udah dah. Jadi Alhamdulillah. Nanti Kak Bija akan share lah. Ramai yang sebenarnya ramai. Yes, kita kena buat podcast. Yes, sis, with Kak Bija. Saya moderator. Banyak sebenarnya seronok kan. Saya ingat masa yang saya buat haji tu, saya bawa diary dekat sana. So every day selama 45 hari 45 hari betul balik cerita, ataupun saya bawa buku tu pergi masjid. Kadang ada masa macam kita rasa nak berehat kan, saya menulis. Saya orang lain macam dengan terror semua, tapi saya menulis. Dalam buku tu juga ada doa-doa saya yang saya prepare daripada Malaysia untuk berdoa kat sana. So bila saya dah balik, so macam kadang kita rindu kan perasaan. Saya baca balik dari aku nak makan dah, macam seronok sangat. Macam seronok. Lepas tu saya cakap, ya Allah, panas ni, saya curahkan air dekat telekung kan, dekat Arafah, cepat kering macam, ya Allah cepat. So saya baca, ya Allah tangkap. Jadi saya ada kenangan. Then from that diary, saya cerita pengalaman haji saya di media sosial. Jadi macam benda tu satu kenangan kat yang mana susah nak dapat that. So saya saja cakap untuk buat. Subhanallah. Semoga pahala mengalir sampai bila-bila. Subhanallah. Memang Kak Bija nak ajak kawan-kawan yang di usia Kak Bija, adik-adik kan, ada kemampuan, ada kesihatan kan. Paling mahal sekali adalah bersihat. Rezeki sihat ni, kita banyak duit tapi kalau kita sakit berat, duit tak jadi apa dah, tak ada makna pun. Jadi sentiasa kita berdoa pada Allah, ya Allah, kurniakan kesihatan yang baik kan. Kau janganlah kau duga aku dengan kesihatan yang berat. Kan, sebab akhirnya rezeki duit yang banyak ni tak guna dah untuk aku lagi, ya Allah. Kan doa banyak-banyak kali doa yang itu. Sebab Kak Bija dah nampak depan mata dah berlaku benda tu. Dan Kak Bija sebenarnya masa pergi haji tu hari tak ada plan langsung pun nak share, tak ada share pun, tapi Kak Bija ada buat highlight. Kalau ada tengok kat haji tu, Kak Bija ada highlight tu, ada sampai 4 highlight haji macam 4 tu. Alhamdulillah sampai hari ini ramai yang menengok pada highlight Kak Bija tu kan, macam banyaklah bagi feedback yang baik. Alhamdulillah. Moga itu menjadi satu bentuk kenangan pada Kak Bija. Kak Bija bukan ni orang yang menulis sangat. I menulis bila macam melibatkan kerja, mesti menulis mengira. Tapi bab yang ini saya memang tak reti main diary dari dulu tak reti. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan, Allah bagi satu platform lain. So ada IG story dan tak tahu macam mana Allah atur. Kak Bija ada masa untuk record semua benda tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau ikutkan macam saya takut. Sebabnya sebelum saya pergi haji, saya tanya daripada ustaz yang bagi saya kursus tu, ustaz, masa kita buat haji, bolehkah kita record dan kita share? Takut nanti kan orang rasa macam kita riak, macam kita tak beribadat ke? Tak beribadat ke kau kan? Jangan masa kita ibadat tu jangan tunjuk. Kalau masa kita nangis hari-hari berjaya masa tu tak usah ditunjuk kan. Kemudian kan, jadi ustaz kata jangan tunjuk yang tu puan. Tetapi saya suka kalau Kak Bija dengan masa tu Ustaz Anas. Ustaz Anas, kalau Ustaz Anas tengok petikan saya ni, terima kasih Ustaz bagi saya beautiful words. Very singkat je kursus haji saya masa tu 2 jam. Saya tanya dia, Kak Bija buatlah Kak Bija supaya kawan-kawan di tanah air dapat inspirasi dan nak pergi. Betul, kita orang nak tahu. Sebelum ni kalau pergi umrah kita lalu je Mina, Muzdalifah, Arafah, tapi kita tak tahu mereka ni buat apa, masa waktu haji kita buat apa. Jadi Kak Bija tunjuk sahaja. Jadi saya kata okeylah, kalau Ustaz dah kata macam tu, saya dah rujuk pada yang arif, tak salah lah kalau saya nak share. So tak tahu macam mana Allah cukupkan Kak Bija masa. Kita kan macam nomad kan, bergerak kan dengan carry bag apa semua kan, tapi tak tahulah macam mana
tak jari tu masih sempatlah rekod yang saya Kak Bija rasa macam alhamdulillah sekarang ni pun macam malam-malam kan duk tengok balik kan. So alhamdulillah Allah mudah timbul perasaan rindu nak pergi lagi. Bila Kak cakap pasal pergi haji, saya rasa macam ya Allah cukupkan masa dan waktu, rasa macam nak pergi lagi, rasa macam nak buat yang terbaik lagi kan. Kita akan rasa macam dan tak salah pun kalau kita ada beriltizam dengan sangat kemampuan kita untuk pergi haji buat setiap tahun insya-Allah. Dan jika terlebih mampu sponsor orang kan. Kadang-kadang kita rasa betul kita pergi tapi terlupa pula ahli keluarga kita. Yes kan. So tak salah sebab ada sahabat Kak Bija tanya, Kak Bija nak pergi tapi nanti orang kata asyik pergi lagi. Jadi saya tanyakan soalan tu pada ustaz. Jadi ustaz, boleh ke kalau kita datang haji ni tiap-tiap tahun? Boleh jika mampu untuk diri sendiri, dan dalam masa yang sama Allah bagi kemampuan untuk bawa orang lain. Subhanallah. So sangat bagus. Subhanallah ya Allah. Seronok tu, kita tak sabar nak dengar cerita Kak Bija lepas ni. Insya-Allah. Podcast episod 3. episod 3 jadi moderator Masya-Allah. Okey, so kita take fast sekejap lah sebelum kita habiskan sesi ni. Kita rasanya banyak sangat ni, alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Kak Bija anggap pagi tadi datang keluar rumah, ya Allah kau berkatilah majlis ilmu. Alhamdulillah. Kan majlis ilmu ni walaupun dia namanya podcast kan, tapi Kak Bija anggap ini adalah majlis ilmu. Ya betul. So insya-Allah semoga Allah rahmati insya-Allah. Kita take fast sekejap. Stay tune. Okey, Syikin, alhamdulillah. Kita rasa macam tak nak habis kan? Tapi setiap pertemuan ada perpisahan. Jangan sampai kita mulai kat sini. Jangan kita. Okey, jadi setiap pertemuan ada perpisahannya. Okey, dan insya-Allah kan, jika Allah izinkan, mungkin tak payah podcast lah kan. Masa tu mungkin Syikin nak ajak Kak Bija dating ke kan, Roger je kan. Kita harus kan ajak kita dating, dan masa tu kita share, kita boleh borak kan. Jangan jadikan, ya Allah kan, jangan jadikan pertemuan ini pertemuan yang terakhir. InsyaAllah semoga kita berjumpa, berpisah kerana Allah. Masya Allah kan. Kak Bija pun berdoa semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, dan bukan ini cara yang terakhir untuk kita berkongsi dengan sahabat-sahabat di alam maya, insya-Allah. Dan semoga perkongsian hari ini dapat manfaat lah, memberi manfaat dan mendapat manfaat. Okey, insya-Allah. Dan semoga Allah redha dan Allah berkati dan betul. InsyaAllah, may Allah guide us to the right path, and also semoga Allah grant kita istiqamah. Istiqamah until we attend husnul khatimah, insyaAllah. Kita tak naklah istiqamah tu kita terpesong, betul tak? So kita ni istiqamah berhijrah sampai InsyaAllah sampai kita matilah kan, sampai kita dapat husnul khatimah, insyaAllah. Semoga Allah menjemput kita insyaAllah dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan husnul khatimah. Ya Allah, aku berdoa semoga Allah jemput Kak Bija tengah dalam membuat podcast. Subhanallah, amin rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Ya Allah, kalau hari tu pergi haji, Allah jemputlah aku kan. Waktu ni tak apalah nak meninggal kat Mekah. Subhanallah Kan, kali ni mungkin tengah-tengah podcast ni tahu. Semoga menjadi, ya Allah. InsyaAllah. Okey, Syikin, last word untuk mereka yang follow kita sampai habis ni, dan habis dah ni kan. Tengok betul tak, tengok semua tak? Skip okay, tak apa, boleh tak tengok boleh dengar. Sebabnya Yes Yes Podcast juga available untuk you all dengar di Spotify. Boleh subscribe. Alhamdulillah, Allah mudahkan ada di dua platform, di YouTube dan juga Spotify. Sambil buat kereta pergi dengar. Sambil lipat-lipat kain. Yes. Boleh. Kita selalu lipat kain macam sejam kan, cukup satu episod. Okay, so sis, tolong sis bagi sikit. Tak ada apa saya nak cakap, cuma saya sangat terima kasih kepada Kak and team menjemput saya. Kak Bija ni salah seorang idola saya. Bila jumpa dia pagi tadi berdebar, subhanallah, ya Allah Tuhanku, lancarkan hari ni, sebab rasa macam takut tergamam. Subhanallah, alhamdulillah dimudahkan, dan saya harap perkongsian kami dapat satu manfaat kepada anda. Sama-sama kita berhijrah, sama-sama kita tekad untuk istiqamah. Yes,
banyak sangat challenge, tapi insya-Allah kita sentiasa doa kepada Allah, ya Allah teguhkan hati kita ni, teguhkan hati kita, hati kawan-kawan, insya-Allah, dan semoga anda semua sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kak Pija nak doakan semoga Ashikin. Amin ya rabbal alamin. Satu hari nanti Ashikin akan ada podcast Ashikin sendiri. Subhanallah, tak pernah terfikir. Dia tak payah rekod yang macam ni, cukup dengan audio saja. Subhanallah. Sebabnya Allah telah memurnikan suara yang sangat gemersik Subhanallah. untuk Ashikin. Kak Pija doakan, Kak Pija doakan, dan Kak Pija suka sangat nak dengar. Kak Pija rasa tenang sangat nak dengar. Jadi Kak Pija doakan semoga Allah makbulkanlah doa Kak Pija ni. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah teguhkan dan beri ilham yang baik-baik untuk Ashikin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Ashikin. Ya Allah, Allahumma barik. Terima kasih Kak, ya Allah. Subhanallah, dia Sedap sangat kalau awak sis. dia rasa macam You can do it. sakit dada sebab subhanallah. You can do it. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Yakin. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Subhanallah, hazamin fadli Rabbi, subhanallah, ni semua daripada Allah, dan saya pun banyak buat silap dan minta maaf di atas salah tutur kata yang mungkin saya tak sedar mungkin ada sebut atau membuatkan orang terasa sepanjang kita bercakap ni kan. Whatever is, semuanya daripada Allah, dan kekurangan semua daripada saya sendiri. Betul, daripada Kak Pija juga. Kalau terlebih cakap ni host ke, ini tamu jemputan ke, Kak Pija minta maaf. Sebab dia memang itulah karakter dia, suka bercakap. Suka bercakap. Suka bercakap. Semoga apa percakapan kita ni bukan satu sisi. Ya, itu. So insya-Allah moga Allah mudahkan urusan Ashikin kan. Moga dengar-dengar tadi macam dia try to conceive kan. Jadi Kak Pija doakan semoga apa yang Ashikin hajati, okey, Allah mudahkan, Allah makbulkan dalam sebaik-baik keadaan dan pada waktu yang tepat insya-Allah. Dan Kak Pija juga doakan pada semua rakan-rakan Kak Pija, baik di alam maya dan juga rakan-rakan baik, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Allah pimpin kita semua untuk masuk ke syurganya insya-Allah. Kak Pija sayang semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Kita jumpa di episod yang ketiga bersama tetamu jemputan yang lain. Kak Pija. Assalamualaikum. Bye.